patah hati. Oh sial sayang, dunia tu memang adil. Asalkan kita jangan lupa diri. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton-penonton setia Wanita hari ini, Isnin 6 April, hari ke-20 Perintah Kawalan Pergerakan untuk kita semua. Tapi seperti biasa, Wanita hari ini terus menyerikan tengah hari anda bersama saya Farin Ahmad dan sahabat saya Fiza Sabjahan. Dan pastinya apa saja aktiviti yang sedang anda lakukan di rumah ketika ini, pastikan aktiviti yang sedang anda lakukan itu merupakan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Walaupun di rumah kan Farin, penting untuk kita sentiasa menjaga jarak sosial, juga menjaga kebersihan walaupun berada di dalam rumah. Dan mungkin ada banyak aktiviti yang boleh kita lakukan. Betul, antaranya itulah saya kerap kali mengulangi bahawa kali ini anda tak perlu keluar mencari akhbar kerana kita boleh mendapatkan akhbar digital secara percuma. Bagaimana caranya, Fiza? Caranya anda boleh dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dari 23 hingga 14 April 2020. Dan untuk langganan boleh ke www.nstp.com.my/MCO. Pandai. Okey. Baik, kita faham dah hari ke-20 ni mungkin pelbagai aktiviti yang kita boleh lakukan seperti mana Fiza katakan, tapi apa yang terus menarik perhatian kita adalah kreativiti mereka di luar sana, baik di media sosial maupun di rumah sendiri yang kita nampak maupun yang kita tak nampak, Fiza. Betul. Dan kalau kita lihat kan dalam tempoh-tempoh tertentu ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu, orang putih panggil ad hoc lah ataupun kecemasan ni, kadang-kadang sama ada lelaki ataupun wanita mampu untuk menunjukkan kreativiti dan juga mampu untuk mengendalikan keadaan dengan baik sekali. Kita nak kongsikan sesuatu. Okey, jadi di situlah di mana kreativiti lelaki dan wanita dan keluarga serta anak-anak menjadi perhatian kita semua. Ini sesuatu yang kita ingin kongsikan. Silakan. Kita tengok chef kita masak apa ni. Telur campur sos, telur goreng mata, telur dadar, telur rebus. Mana chef? Tapi tengok chef kat dapur. Nak masak apa, Imran? Gulai telur. Itu dia antara aktiviti-aktiviti yang saya kira cukup kreatif yang mana sempat kami rangkumkan dari media sosial ketika ini, dan itu juga mungkin antara cara seseorang individu itu untuk mengendalikan perasaan ataupun mengendalikan tekanan dalam waktu-waktu kecemasan ataupun waktu-waktu tertentu, Farid. Baik, itu antara topik yang menarik yang kita ingin kongsikan kepada anda pada hari ini, di mana kalau bila saya dapat tahu kami ataupun saya ditugaskan untuk topik, saya terus terbayang macam mana seorang wanita dan seorang lelaki. Okey, kalau katalah yang ad hoc tadi kecemasan
kecemasan. Kalau perempuan, jangan marah saya. Tapi, ya Allah, dia akan panik Ya dulu. ke? Dia akan Pandai je. Okey, kalau lelaki tak apa. Kita tenang, kita selesaikan masalah ni. Setuju tak? Perempuan dia cepat panik. Saya tak boleh nak setuju sekarang sebab ini semua bergantung kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Dalam waktu-waktu kecemasan ni, siapakah sebenarnya yang akan berjaya ataupun mudah lagi untuk mengawal keadaan, sama ada lelaki ataupun wanita. Sebab kadang-kadang kecemasan ni mungkin ada berbeza pengertiannya. Betul. Mungkin bagi seorang individu tu nampak lipas pun kecemasan. Nampak cicak pun kecemasan. Betul juga. Saya pasti bila kita sebutkan ini dan apa yang saya dah provokasi tadi itu pasti memberi pendapat yang berbeza kepada wanita baik pun lelaki. Jadi kongsikan pendapat anda. Kami insya-Allah akan bacakan di facebook.com/WHITV3. Terus kongsikan bagaimana lelaki dan wanita menghadapi sesuatu situasi kecemasan. Kami nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti yang telah pun kami war-warkan di awal tadi. Siapa lebih cepat belajar waktu kecemasan antara lelaki dan juga wanita? Tengok saya. Saya ni tengah kecemasan. Tengok bagaimana seorang lelaki terus tenang, bersiaran. Kita kena gunakan mask. Tengok. Macam tu ya. Okey, tak apa. Banyak yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton dan juga tetamu-tetamu kita yang akan telah pun dihubungi. berada di talian. Tapi sebelum itu, kita nak saksikan dahulu Farin. Suatu paparan yang cukup menarik ingin kita kongsikan kepada anda tentang topik kita pada hari ini. Silakan. Mengelakkan diri dari memikirkan tentang sesuatu bencana itu tidak menjamin anda akan bebas daripada mengalami masalah atau berhadapan musibah. Kita semua mempunyai peranan dalam persediaan kecemasan. Keadaan bersedia mungkin tidak akan mengelakkan semua kejadian daripada berlaku, tetapi ia membolehkan kita untuk bertindak secara berkesan ketika kecemasan dan menguruskan akibatnya dengan lebih baik. Dengan kemahiran yang diperolehi, anda boleh memberi bantuan segera kepada yang tersayang, jiran tetangga dan masyarakat semasa kecemasan. Lantaran itu, komitmen dalam mengatur langkah keselamatan pada peringkat persediaan amatlah penting bagi memastikan bahawa sumber-sumber yang diperlukan ada sewaktu diperlukan. Justru antara lelaki dan wanita, siapa lebih cepat belajar di waktu kecemasan? Okey, laporan tadi lebih memperjelaskan lagi tentang topik kita pada hari ini, iaitu antara lelaki dan wanita siapa lebih cepat belajar pada waktu kecemasan. Jadi kita nak memperjelaskan juga bahawa apa yang kita nak bincangkan pada hari ini bukan saja situasi PKP tapi kecemasan secara umumnya, Fiza. Dan sebab kalau kita sebagai manusia ni kadang-kadang kita tak bila-bila masa saja kita boleh berhadapan dengan kecemasan. Dan untuk berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita hari ini, kita bersama dengan Encik Saiful Bahari Osman selaku penulis motivasi yang berada di talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabatku sekalian? Alhamdulillah, sihat. Okey, Cik Saiful. Baik-baik, alhamdulillah. Cik Saiful, hari ini kita nak cakap pasal wanita dan lelaki. Kalau kita nak berlawan ni, saya rasa insya-Allah lelaki menanglah. Tapi mungkin ada fakta-fakta yang boleh dikongsikan oleh Cik Saiful. Kalau nak lawan dari sudut majoriti, 2-1 Sang Farid. Betul juga Tapi kalau nak lawan dari sudut tajuk ataupun topik pada hari ini, nampak gayanya macam kita ke belakang ni, Farid. Kenapa tu? Silakan. Cuba terangkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton yang setia bersama dengan rancangan kita Wanita Hari Ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Fiza dan juga Farid. So, topik kita hari ini, siapa yang lebih cepat belajar dalam waktu-waktu kecemasan. So, sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh lagi, Fiza dan Farid. So, saya nak pecahkan topik ataupun perbincangan kita pada hari ini. Mungkin kita sempat mengambil daripada dua isu yang besar lah. Yang pertama dari sudut biologi ni, dari sudut cara berfikirnya. Orang lelaki bagaimana, orang perempuan bagaimana. Apakah perbezaan di antara kedua-duanya. Seperti kita lihat tadi, Farid boleh pakai mask kat dalam tu. Contoh, langkah-langkah keselamatan. Tapi saya rasa saya lebih bertenang. Bawa tenang. Saya belajar. Silakan. Okey, baik. Kalau kita lihat cara berfikir, itu yang pertama lah, cara berfikir yang kita akan tekankan. Nombor 2-nya adalah situasi ataupun keadaan tertentu. Siapa yang lebih cepat memberi respon dan sebagainya. Baik, Farid dan Fiza, kalau kita lihat cara berfikir orang lelaki dan orang perempuan seperti mana yang saya maklumkan yang dahulu,
memang cukup berbeza. Memang Tuhan menciptakan sangat berbeza cara orang lelaki berfikir dan cara orang perempuan berfikir. Orang lelaki biasanya lah kita akan berfikir harinya benda yang ataupun perkara yang jauh ke hadapan. Manakala orang perempuan biasanya dia akan memikirkan dengan lebih teliti kepada perkara yang berada di hadapannya. Subhanallah. Teliti, Itu tak melengkapi tu. Teliti, dia sangat teliti. Ulang lagi sekali, teliti. Dan orang lelaki biasanya dia akan memikirkan perkara yang besar. Macam hari tadi lah. Takut terkena virus dan sebagainya, pakai mask dan sebagainya. Memikirkan benda yang jauh ke hadapan. So, baik. Apa yang saya nak katakan dekat sini adalah biasanya orang lelaki, khususnya dalam situasi PKP yang ada sekarang ini, saya cuba relatekan dengan topik kita pada hari ini, lelaki akan memikirkan bagaimanakah cara pengurusan kewangan yang terbaik dan yang paling bijak pada ketika-ketika ataupun pada saat PKP ini. Dari sudut keperluan keluarganya, dari sudut apa yang perlu dibeli, apa yang perlu disediakan. Itu biasanya lelaki akan memikirkan benda yang jauh ke hadapan. Dan bagi wanita pula, orang perempuan, biasanya dia akan memikirkan tentang soal pengurusan harian. So, apa yang keluarga perlukan? Nak masak apa hari ini? Nanti petang pula nak masak apa? Anak-anak suka makan apa? Dan kalau Fizah pernah lihatlah, Farin pun mungkin pernah lihat, ada satu post yang saya lihat comel sangat post tu, seorang ibu baring di sebelah tudung saji. Sebab dah bosan, dah boring, tak tahu nak. Kecemasan juga bagi seorang wanita tu. Dan saya kena percaya itu adalah dilema dan masalah ibu-ibu dan wanita-wanita yang berada di luar sana pada ketika ini. Sebab dah tak tahu nak masak apa. Okey. Cik Saiful, tapi bagaimana sebenarnya perlunya seseorang itu bijak untuk mengatur dan juga mengawal keadaan, untuk menerima keadaan itu dalam keadaan kecemasan? Sebab kadang-kadang kalau perlakuan kita yang mungkin tak bersedia ataupun orang kata menggelabah kan, mungkin boleh menyebabkan sesuatu keadaan tu menjadi lebih buruk lagi. Ya. Betul. Terima kasih. Soalan yang bagus daripada Visa tu. Baik. Yalah, yang ini berkaitan dengan bagaimana individu tersebut berfikir. Seperti yang saya ingin ingatkan bahawa orang lelaki biasanya dalam keadaan situasi yang tertentu dia akan banyak menggunakan otak kiri. Dia untuk dia berfikir. Otak kiri ni dia mau kepada sesuatu yang logik. Manakala wanita pula dia akan banyak menggunakan otak sebelah kanan. Kadang-kadang dia menggunakan pakai juga otak sebelah kirinya, yang mana dia akan menghubungkaitkan di antara emosinya dan juga perasaannya pada ketika itu. Sebab itulah dalam suasana kecemasan dan sebagainya, kita dapat lihat bahawa benar orang perempuan ni disebabkan sifat dia yang teliti tersebut, maka sebab itulah bila suami balik rumah, kadang-kadang soal disiplin suami balik ke rumah tu orang perempuan yang akan lebih menitik beratkan. Pesan dekat suami, bang, mandi dulu, tukar baju dulu, jangan pegang anak-anak dulu. Suami kata, selamba je. Alah, bukan saya sentuh siapa-siapa pun. Nampak tak? So dekat situ, Fiza, kita dapat lihat bahawa biasanya orang perempuan dia akan lebih teliti, minta maaf, kadang-kadang dia akan bertindak lebih cerewet sedikit kerana ketimbangan yang lebih dari sudut keselamatan dan sebagainya. Dan hal ini kita dapat lihat, Fiza, majoriti yang kita lihat di Gada Akhbar, tangkapan terhadap PKP yang ada sekarang yang melanggar peraturan dan sebagainya adalah majoritinya adalah orang lelaki. Kenapa? Itu nanti kita akan perhalusi, kita akan bincangkan. Okey, Cik Saiful, kita akan kembali bersama dengan Cik Saiful di penghujung perbincangan kita nanti. Okey, tapi seperti mana yang dijanjikan. Okey, yang ini Fiza, saya nak baca sikit komen-komen dekat sini. Terima kasih, Cik Saiful. Dalam ni wanita semua tahu. Okey, tak maaf Cik Saiful. Okey, kalau kita tengok ni, Ros Azimah, Ray Stella, lepas tu Aina Azmin, dia kata kalau perempuan ni semua secara umum saya ambil, dia kata kalau perempuan ni biasanya bila berlaku sesuatu dia mengharapkan suami. Kerana kami ni wanita cepat panik. Cepat cemas. Tapi itu mungkin bagi wanita yang bersuami, Farin. Tapi ada juga, jangan dinafikan golongan minoriti. Ada juga wanita yang tak ada suami ataupun tak ada teman lelaki ke, tak ada tempat untuk ni. Dia boleh melakukannya sendiri. Kadang-kadang sebelum kita melihat awak macam mana? Tak macam ni. Wanita yang boleh melakukan aktiviti ini sendiri ni, kadang-kadang kita boleh tukar je bab lampu pecah, terbakar, kita boleh tukar. Kita boleh je panjat pokok. Kita boleh. Okey. Jadi satu situasi, kalau ular masuk rumah awak seorang-seorang? Okey, yang itu saya tak boleh. Tak tentu juga awak boleh. Tak apa, kita bersama dengan Tasha Sheila dan juga suaminya di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum.
Okey, secara kita, Tasha ni cukup menarik kerana kita tak pasangan baru berkahwin. Baru sangat. Jadi maknanya kedua-dua pasangan ini akan ada satu dapat melihat siapa lebih cemas, siapa tidak. Jadi ini yang akan kita tanyakan kepada Tasha sendiri, bagaimana agaknya dan siapa yang lebih tenang, siapa lebih cemas. Assalamualaikum Tasha. Hello, Assalamualaikum Tasha. Okey, mungkin terputus tapi kita cuba dapatkan kembali bersama dengan Tasha sebentar saja lagi. Okey, kalau kita cakap dengan Tasha dan juga Atik. Hello Tasha dan Atik, apa khabar? Ya. Okey. Ada. Ini pengantin baru kita ni. Orang macam book of record honeymoon paling lama. Nampak. Honeymoon stay at home. Ini orang kata menghangatkan lagi hubungan rumah tangga tu, insya-Allah. Okey, Farid. Okey, baik. Okey, jadi jelas topik kita hari ini sebenarnya Atik dan juga Tasha, antara lelaki dan perempuan siapa lebih cepat belajar waktu kecemasan. Okey, macam saya kata tadi, anda berdua baru berumah tangga, hidup semua 24 jam bersama sekarang ni. Jadi bila berlakunya sesuatu kita tak kira stay at home saja tapi satu situasi panik dan sebagainya, macam mana? Siapa yang lebih tenang, siapa lebih cemas, siapa minta tolong siapa? Kalau macam Tasha punya situasi lah, kalau Tasha bagi sebelum preparation masa perkahwinan. Kan? Boleh? Cemas juga tu. Perkahwinan cemas, kadang benda yang Tasha harapkan benda tu tak siap. So Tasha agak cemas dan macam pasangan Tasha Atik, dia lebih tenang mengawal situasi. Okey, Atik, apa yang membuatkan Atik rasa lebih tenang ataupun lebih mudah untuk mengawal situasi? Adakah memang cara Atik dibesarkan ke ataupun memang Atik belajar melalui pengalaman ke atau bagaimana sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Penonton wanita hari ini. Firstly, of course, daripada kecil diajar untuk tenang. Ini dalam bongsu. Okey. So, kalau dapat kat rumah tu, okay, adik basuh pinggan. Adik do this, ada bagi chores. Tapi at the same time, kita kena develop lah. Maknanya belajar bersabar, relax. Sebagai adik ni, kita kena follow through je, ikut je arahan daripada family. Lepas tu share dengan orang. Okey. So, selain daripada itu, of course, kena berdoa, kena selawat and mulakan dengan bismillah. Okey, kalau kita lihat apa situasi yang kita rujuk tadi, macam Tasha kata, satu situasi yang besar dan perancangan jangka masa panjang. Okey, kata anda berada di rumah ni mungkin ada benda-benda kecil macam lipas ada ke atau pinggan pecah ke, terperanjat ke, takut seram ke, yang situasi spontan macam mana? Makanan hangit ke kan? Makanan hangit ke? Itu Atik lah. Kalau macam ada bau hangit ke, bau macam tiba-tiba benda yang macam pintu tertutup, dia cepat apa tu? Dia cepat macam kenapa pintu tu bunyi? Dia lebih macam pasal tu. Mungkin bagi Tasha dia sebab terlalu berhati-hati. Okey. Tapi kan ramai yang mengenali Tasha. Tasha pun sebenarnya seorang yang independen. Memang Tasha anak sulung. Kemudian Tasha ni pun memang banyak juga macam menjadi tulang belakang pada keluarga dan sebagainya. Jadi Tasha dilihat sebagai seorang wanita yang kuat, peribadinya yang cekal kan. Adakah sebenarnya kalau ikutkan dalam peribadi Tasha ni lebih tenang ke ataupun kalau ada sesuatu berlaku tu Tasha agak sedikit kelang kabut ataupun menggelabah, macam mana? Tasha sendiri tak kelang kabut. Cuma Tasha jenis banyak bila sesuatu keadaan yang kelang kabut, Tasha suka one step back. Tasha akan macam senyap. Dan tiba-tiba Tasha macam kena jauhkan diri daripada keadaan situasi itu sendiri. Itu yang Tasha buat. Tasha banyak diamkan diri. Sebab sebelum kita membuat satu keputusan yang di dalam keadaan yang tidak macam dalam keadaan kabut, kita tidak boleh membuat keputusan itu. Bagi Tasha, macam Tasha sendiri, Tasha mengambil langkah one step back kena dulu. Okey. Nampak tak wanita? Bagus. Memang bagus. Saya tak kata tak bagus. Tapi mungkin anda boleh ceritakan kepada kami semua, bandingkan kehidupan anda sebelum dan sesudah berkahwin ni, terutamanya bila berlakunya sesuatu, kita dah ada kawan, kita dah tempat mengadu, sama-sama belajar. Mungkin sesuatu yang menarik boleh dikongsikan juga tentang anda berdua. Atik mungkin? Okey, Atik dulu. Bagi Atik, salah satu timbuk dalam dalam rumah tangga, especially time PKP ni, Tasha memang akan masak, Atik akan kemas rumah. Okey. So ini macam teamwork tag team lah. Memang that is our strength. Atik memang suka mengemas rumah. Kita tengok
buku semua in order, walaupun itu susunan ke, lipat baju ke, buat sekali. Tapi sama-sama akan share, okay, maybe ni buat macam ni, macam tu. So, of course, two always better than one lah. Okey. Okey. Baik, mungkin Tasha ada sedikit kata ringkas akhir untuk penonton wanita hari ini, silakan. Kepada penonton wanita hari ini, Tasha harap kita semua mengikut perintah PKP kerajaan supaya kita dapat membantras COVID-19 ini dengan secepat mungkin. Dengan bantuan seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah kita mampu memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Sama-sama kita berjuang. Okey, Tasha, untuk topik kita hari ini, siapa agaknya yang lebih mudah ataupun cepat belajar di waktu kecemasan ini, lelaki ataupun perempuan? Saya rasa kalau perempuan pun sama, 50-50 bergantung pada situasi. Pasal hati kat sebelah. Okey. Okey, baik. Okey, terima kasih. Tapi kalau saya dipilih, saya memberi perempuan lah. Yes. Okey. Terima kasih. 1-0. Okey, baik. Terima kasih. Itu dia pasangan pengantin baru Atik dan juga Tasha Sheila. Okey, baik, sebentar lagi. 1-0. Ya ke 1-0? Kita tunggu kejap lagi. Tapi tadi kan Cik Saiful pun cakap macam wanita tu lebih teliti, wanita tu lebih berfikiran. So saya kira 2-0 lah. Okey, tak apa. Kita tunggu dulu. Kita akan menghubungi seorang lagi sahabat kita, seorang jejaka, seorang penyanyi iaitu Fazli Zainal yang sebentar saja lagi akan bersama dengan kita. Tapi sambil-sambil kita mengintai tadi, ada seorang yang dah komen di Facebook tadi, Alin. Alin ni sokong awak. Dia kata apa? Hai, lelaki lagi cepat panik. Sebagai seorang isteri, segala kecemasan anak-anak saya handle dengan baik dan settle baru saya bagi tahu pada suami. Tahniah Puan Tapi Alin. saya tidak menidakkan bahawa memang ada wanita yang mungkin kalau suaminya terlalu sibuk dan sebagainya, mungkin ramai rakan-rakan saya juruterbang dan sebagainya, memang ramai isterinya di rumah dan mampu mengawal keadaan dengan baik sebenarnya. Kena jadi independen. Maksudnya dalam hubungan rumah tangga tu kan kita saling melengkapi. Kita tak menafikan tentang perlunya bantuan seorang lelaki dalam kehidupan wanita, tapi tak dinafikan juga wanita juga mampu untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Kita bersama dengan Fazli Zainal di talian. Hello. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Hai Fazli, seorang je kat rumah nampak tu. Memang seorang lah. Saya dah macam penjara dah ni. Okey, Kak Fazli sebenarnya walaupun duduk seorang, di waktu-waktu kecemasan, dia boleh masak 5 jenis lauk. Itu memang cemas betul sampai 5 ada tu. Okey. Okey Fazli, topik kita pada hari ini. Okey, Fiza kata wanita ni dia lebih tenang dalam situasi kecemasan dan lebih cepat belajar. Tapi cuba Fazli bagi faktor-faktor mengapa lelaki sebenarnya yang lebih baik dalam mengawal keadaan bila berlakunya satu panik dan juga kecemasan ini dan juga cepat belajar. Bahaya saya soalan tu. Silakan. Okey, jadi saya nampak ni lebih kepada fokus tentang isu semasa lah sekarang. Betul. Ni COVID-19. Jadi pada saya, ni pendapat pribadi saya, tak ada istilah yang membezakan cepat belajar antara gender. Apa yang membezakan tahap kecepatan dalam pembelajaran adalah corak mereka berfikir mengikut kecenderungan masing-masing, sama ada secara logik, macam Cik Saiful kata tadi, otak kiri ataupun imajinasi otak kanan. Jadi kalau cara nak membandingkan mereka menangani kecemasan antara lelaki dan perempuan ni bagi saya satu persoalan yang seksis. Jadi kita dah tinggal di tahun 2020, negara Jerman PM-nya adalah wanita. Tapi cara dia mengawal pandemik COVID-19 adalah sangat baik, walaupun di negara Eropah sekarang dah jadi epicentrik wabak ni. Okay? Jadi kalau nak bandingkan dengan Itali, yang PM dia adalah lelaki. Dan dua-dua capable dalam handling emergency, tapi setakat ini Jerman jangkitan dia 1.5% saja, manakala UK dalam 8% macam tu lebih kurang. Okey, dan Jerman setakat ini paling baik sekali di Eropah. Kalau Itali dengan Spain kita tak cakap lah kan, dah lagi teruk dah sekarang ni. Jadi PM Jerman wanita, kalau PM Korea lelaki juga, dan dua-dua handle dengan sangat cemerlang lah. So, jadi pada saya, lelaki dan perempuan, dia sebenarnya bergantung kepada individu itu sendiri. Bukannya gender secara umum lah. Kita tak boleh nilai gender secara umum. Tak boleh ada gender bias lah maksudnya kan. Fazli. Fazli menentang dekat wanita hari ini, menangkan wanita je Fazli. Dia neutral. Okey, tapi ada yang menarik juga untuk saya tanyakan setelah apa yang Fazli terangkan tadi. Okey, kalau Fazli lihat, adakah sebenarnya juga gender tidak memainkan peranan, tetapi apakah mungkin pengalaman seseorang itu memainkan peranan juga apabila mereka berhadapan dengan satu situasi? Mungkin mereka pernah berpengalaman dan itu menjadikan mereka lebih baik dalam
mengawal keadaan. Contohnya kalau kereta pancit tepi jalan ke kan, macam tu. Adakah pengalaman tu juga memainkan peranan penting, Fazli? Memang betul pengalaman. Okey, contohnya lah kalau kita dah pernah melalui satu situasi tu, kurang-kurangnya kita dah memorize benda tu. Kalau benda ni jadi begini, solusinya perlu begini. Kalau kalau benda yang lainnya jadi begini, emergency tu begini, solusinya perlu begini. Jadi tapi bukan semua orang yang ada attitude yang macam tu. Ada orang yang mungkin lupa, dia macam dia tak ambil peduli. Maksudnya kalau dia dah kena sekali pun dia masih mungkin mengulangi kesilapan ataupun kesalahan yang sama. Mungkin juga. Kadang-kadang cara untuk kita mengatasi keadaan tu penting juga. Macam Tasha tadi dia cakap, kadang-kadang dia sebelum dia nak bercakap ataupun dia nak handle sesuatu keadaan tu, dia akan berfikir dulu, dia akan ambil satu langkah ke belakang, dah bertenang, baru dia masuk dan cerita. Sebab kadang-kadang kalau kita buat keputusan di waktu kita tengah panik, tengah marah, kan itu boleh menimbulkan pelbagai lagi masalah lain. Komen Fazli. Betul. Tapi dah nama pun kecemasan, kita perlu buat immediate action. Kita tak boleh, maksudnya kita tak boleh ambil masa. Katalah benda ni, contohnya lah apa yang berlaku ni, katalah berlaku, dan kalau misalnya kata kerajaan yang ada sekarang ni tidak bertindak dengan segera, bayangkan berapa ramai lagi mangsa yang akan mungkin pergi, mati ataupun meninggal dunia kan, mungkin lebih banyak lagi. Tapi alhamdulillah kita tengok kerajaan sekarang ni telah membuat satu tindakan yang sangat bijak, dan saya nampak penularan COVID ni dah semakin kurang, dan maksudnya terkawal dia terkawal lah. Maksudnya tidaklah teruk seperti negara-negara Eropah lain. Okey. Jadi kita sekali lagi ingin ucapkan terima kasih kepada Fazli Zainal kerana satu input yang cukup menarik yang diberikan kepada kita pada hari ini. Terima kasih Fazli. Assalamualaikum. Banyak juga komen di Facebook ni. Terima kasih banyak-banyak Fazli di atas orang panas kata. Panas ni dalam Facebook ni. Satu komen yang saya kira macam cukup memberi impak, dan banyak yang Fazli katakan tadi yang membuat kita rasa macam sebenarnya betul, bukan disebabkan oleh gender, tapi ada banyak lagi faktor-faktor lain yang perlu kita ambil kira. Tetapi itu pendapat tetamu kita dan juga apa yang telah pun kita kongsikan di studio, Farin. Tapi banyak lagi juga pendapat yang ingin dikongsikan di luar sana. Kita saksikan. Silakan. Saya rasa yang cepat belajar pada waktu-waktu kecemasan ini adalah perempuan. Sebab perempuan ni dia cekap dan dia cepat bertindak. Sebagai contoh, saya sendiri di rumah pun saya dah sediakan segala keperluan keluarga di awal-awal lagi. Mesti lah lelaki. Sebab lelaki ni dia sentiasa bersedia. Kalau lelaki, kalau first time tayar dia pancit, dia akan cuba dan dari situ dia akan belajar. Tapi kalau perempuan, 10 kali tayar dia pancit, 11 kali dia panggil orang. Perempuan lebih cepat belajar ketika waktu kecemasan sebab saya pernah kena ragut sebelum ni. So, jadi lebih secure. Contohnya kalau bawa handbag ke, lagi secure dengan sekeliling. Mestilah lelaki lebih cepat belajar sebab lelaki ni dia tenang, dia tak panik. Contohnya kalau berlaku kebakaran dekat dapur rumah dia kan, lelaki dah boleh fikir dah, pergi ambil pemadam api. Ataupun kalau tak ada, pergi basahkan kain. Lepas tu buat pandai-pandai lah. Kalau perempuan mesti dia dah panik, dia tak tahu nak buat apa. Bergantung kepada situasi tersebut. Akan tetapi berdasarkan pengalaman saya pernah berada dalam situasi kebakaran di sebuah pusat membeli belah. Pada ketika itu nampaknya lelaki dia orang lebih cekap untuk pergi ambil alat pemadam api dan sebagainya untuk memadamkan kebakaran tersebut. Tengok itu satu situasi yang menarik. Ambil pemadam api, siapa lebih tenang, siapa lebih cemas, siapa tak tahu nak buat apa. Kalau siapa dia cabin crew, dia biasa keadaan tu. Tak Elina anggur kat rumah. Okey, kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu kita di talian ketika ini. Yang ini umurnya muda lagi. Nak dengarkan pendapat beliau bagaimana agaknya beliau mengendali keadaan dalam sesuatu situasi yang lebih cemas ataupun mencemaskan. Kita bersama dengan Sisi Iman. Assalamualaikum Sisi. Waalaikumsalam. Hai. Kat rumah ke tu cantik betul dengan baju merah tu. Ya, saya relax kat piano. Okey. Sisi, mungkin Sisi boleh kongsikanlah sikit kan dalam umur yang masih lagi muda, kebiasaannya lah kalau Sisi mungkin pernah mengalami situasi kecemasan dalam keadaan panik dan sebagainya kan. Bagaimana agaknya Sisi mengendalikan keadaan tersebut?
Kalau Sisi sendiri dia sebenarnya dia bergantung kepada diri kita macam mana kan. Kalau macam Sisi rasakan Sisi ni memang seorang yang ada sikit predik lah. Selalunya akan macam yelah kan, kita lagi-lagi kalau kita tidak menguasai sesuatu bidang tu. Jadi dia memang banyak bergantung kepada bidang atau perkara yang perlu dipelajari itulah. Katakanlah contohnya macam kita tahu lelaki ni dia memang sangat-sangat sinonim dengan benda-benda macam tukang ke, tukar tayar ke. Jadi kalau ada situasi yang berkenaan dengan perkara begitu, mereka akan lebih cepat untuk bertindak dengan lebih rasional lah. Kalau macam perempuan pula kan, kalau contohnya kita tahu benda-benda yang macam memasak ke apa ke yang memang sangat sinonim dengan norma menjadi seorang wanita itu, dia akan lebih cepat belajar lah. Okey. Pendapat lah. Okey Sisi, saya bagi satu situasi lah. Kita tak nak cakap pasal PKP tapi Sisi bawa kereta. Kemudian aksiden, kemalangan, teruklah juga. Okey, apa perkara pertama yang Sisi rasa dan akan bertindak? Terus telefon seorang lelaki ke? Ataupun apa yang awak rasa kat dia tu? Dia nak juga insert. Dia nak juga insert. Baru nak kasi nampak apa wanita tu hebat sikit kan. Jujur. Tapi kalau Sisi memang Sisi banyak defend kepada ayah Sisi, kepada abang Sisi. So mungkin Sisi akan telefon mereka dahulu lah. Tapi Sisi, kalau boleh Sisi imbas kembali Sisi punya pengalaman ketika Sisi study dulu. Okey, sebelum Sisi masuk, katakanlah exam kan, kita nak masuk dewan kan. Selalunya rakan-rakan lelaki Sisi akan datang kepada Sisi lah. Dan kepada rakan-rakan wanita lain lah. Semua akan tanya macam, apa semalam aku tak study ni. Dia tanya kita tau. Jadi kita pun explain ni kan. Sebab kita risau sebab, yelah kawan-kawan kan, nak jawab soalan kan. Tiba-tiba bila keluar result, dia orang yang lagi hebat dari kita. Oh, dia panik tapi dia lagi hebat. Tapi itu sebenarnya Sisi nak simpulkan, yang lelaki ni dia boleh belajar dengan cepat tetapi dengan bantuan wanita. Nampak tak? Tapi Farid, saya suka jawapan Sisi tu sebab ini ada kaitan juga dengan apa yang dikongsikan oleh Fazli tadi. Maksudnya tak ada gender bias. Kita saling lengkap melengkapi, perlu memerlukan. Kan Sisi kan? Sisi punya jawapan ni menarik perhatian saya. Kenapa tahu? Dia kata lelaki lebih cepat belajar dengan bantuan wanita. Okey, saya mungkin boleh bersetuju. Contoh. Seorang lelaki pandai memasak, mungkin disebabkan oleh dia lihat ibu dia masak, mak dia ajar masak, kemudian kemahiran yang ada tu diguna pakai, kemudian dah mendidikkan pergi belajar overseas ke, kemudian duduk bujang, dah mendidikkan rumah tangga, masuk untuk isteri. Betul tak? Betul. Daripada seorang wanita. Okey, Sisi. Okey, jadi dalam keadaan begini kan, bagaimana Sisi melihat macam bonda dan juga ayah juga mungkin menjadi satu contoh terbaik mengendalikan situasi tertentu dalam hidup Sisi sendiri? Bagi Sisi macam parents Sisi memang macam akak cakap lah, dia saling melengkapi. Dan apa yang akak cakap tadi memang sangat betul. Memang Sisi nampak first hand sebab macam ayahanda Sisi, dia memang pandai menjahit, dia pandai buat ketupat, dia pandai macam-macam. Itu dia memang dia mewarisi perkara tersebut dari nenek Sisi, daripada nenek Sisi. Jadi daripada ayah Sisi pula, saya ingat bonda tak reti buat benda tu semua. Dia tak reti dandan rambut Sisi semua tak reti. Tapi yang dia yang reti. Tapi maksudnya macam itulah dia. Kita boleh nampak memang saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, sebelum penghujung perbincangan kita, mungkin ada luar topik sikit. Sisi sekarang di rumah bagaimana keadaannya, stay at home tu? Mungkin boleh kongsikan aktiviti dan sebagainya. Alhamdulillah sebab ialah kita sebab Sisi sekarang ni sedang melanjutkan pelajaran Sisi. Sisi sedang buat master, jadi banyak. Sebab sebelum ni kan Sisi banyak sibuk dengan benda-benda yang berkaitan dengan kerja kita lah. Kita juga menyanyi lah, berlakon, mengacara dan sebagainya. Tapi macam sekarang ni Sisi ada masa yang lebih untuk Sisi fokuskan kepada Sisi punya pelajaran. Jadi itu good thing jugalah benda ni jadi kan. Kalau tidak kita nak cari masa tu masih susah. Tapi everything is in control. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Sisi kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Jadi kira jawapan Sisi tadi tu 50-50 lah lelaki dengan perempuan. Ya, tapi dia bisa bantuan antara satu sama lain. Okey. Adil. Kirim salam. Selamat. Kirim salam bonda dan juga ayahanda. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Okey. Itu orang kata pendapat daripada rakan-rakan kita yang sempatlah kita hubungi melalui secara panggilan video antara
Tasha Secara Sheila, langsung. Faizli dan juga Sisi. Tapi kita nak dengarkan rumusannya. Rumusan lah. Kita akan kembali bersama dengan Cik Saiful Bahari kita. Cik Saiful, mungkin kalau dah berada di talian, mungkin kita akan terus mendapatkan rumusan daripada beliau. Okey, tapi dekat sini, okey, baiklah. Saya mengakulah. Sebenarnya bila saya cakap tadi, kita memerlukan bantuan satu sama lain dan kemudian saya kira bergantung kepada pengalaman juga, Fiza. Kalau wanita cemas di dapur, wanita lebih cekap. Tetapi kalau kecemasan itu di luar kebiasaannya lelaki yang lebih cekap. Tapi kalau nak cakap wanita lelaki cemas di dapur pun tak juga, sebab ramai juga dalam kalangan lelaki yang menjadi chef yang berjaya di peringkat negara dan antarabangsa. Tapi kita dengarkan pendapat Cik Saiful, rumusan berkaitan topik kita pada hari ini. Dengarkan pendapat daripada rakan-rakan Cik kita Saiful, tadi. pembuka kepada rumusan Cik Saiful ni. Lelaki ni betul ke kadang-kadang dia panik bila nak kena tukar lampin anak? Pun ada juga. Alamak. Silakan. Baik. Farin, cuma satu je lah Farin. So, kita kena terima hakikat bahawa rancangan ini adalah wanita hari ini. So, kita kena lebihkan wanita. Terima kasih. So, baik. Dalam situasi kita dah bincangkan tadi tentang cara berfikir. Yang kedua ni dalam keadaan situasi. Bagaimana kita melihat tindakan seorang lelaki ataupun seorang wanita tersebut dalam keadaan ataupun situasi yang tertentu, dalam keadaan yang emergency dan sebagainya. So, saya mengambil contohlah Fiza dan juga Farin, ya, dalam keadaan situasi yang sekarang, panik yang sekarang, yang mana bila mana kerajaan buat pengumuman hanya satu sahaja ketua ataupun isi rumah yang dibenarkan untuk pergi ke pasar sebagai contoh. Ini kita ambil contoh. Betul lah. Itu merupakan satu situasi yang panik sebenarnya, satu yang sangat emergency. So, cuba kita lihat, orang perempuan tolak teruji masuk pasar, selamba je. Cuba tengok orang lelaki. Kebelik-belik. Kebelik-belik. Ini kangkung ke sawi? Ini kobis ke bayam? Kan? So, dan saya juga memerhatikan bila mana saya adalah antara lelaki-lelaki yang kena pergi ke pasar untuk membeli keperluan dapur. Maka lihatlah rakan-rakan saya yang terpaksa membuat video call, ambil gambar. So, sudah pastinya keadaan tersebut kita dapat lihat bahawa orang perempuan tiada masalah. Maka mereka cepat untuk mengadaptasikan situasi tersebut dengan keadaan diri mereka. Berbanding dengan lelaki yang saya tak kata dia lambat, tetapi dia mengambil masa sedikit untuk dia menyesuaikan keadaan tersebut. Dan kalau dalam situasi itu di luar rumah. Tetapi kalau di dalam rumah, Fiza, Farid, saya yakin dan percaya orang perempuan tiada masalah untuk menyelesaikan urusan ataupun kerja-kerja rumah berbanding dengan orang lelaki. Kenapa? Sebab orang lelaki dia jarang-jarang buat kerja rumah. So, bila mana dia terpaksa dan dipaksa Farid untuk membuat kerja rumah, maka pada keadaan itu kita dapat lihatlah bagaimana hasilnya. Dan of course lah, seorang wanita dia boleh memberi rating. Sebagai seorang isteri, dia boleh memberi rating kepada pasangan dia, suami dia, daripada 0 sampai 10, berapakah markah yang sepatut dan selayaknya untuk pasangan anda perolehi. Dan saya tertarik dengan apa yang Siti cakapkan tadi. Lelaki ni dia cepat belajar dengan wanita. Dia cepat belajar dengan wanita. Dan saya percaya rahmat ataupun hikmah di sebalik apa yang terjadi, keadaan emergency yang melanda negara kita pada ketika ini, saya yakin dan percaya sebenarnya orang lelaki pada ketika ini banyak belajar daripada orang wanita dalam soal menguruskan rumah tangga. InsyaAllah. Setuju. Okey. Saya lengkap menanggapi. Okey. Cik Saiful, terima kasih di atas rumusan tersebut. Tetapi Cik Saiful juga ada sesuatu yang nak diwar-warkan kepada penonton wanita hari ini. Silakan. Okey, kepada penonton yang mungkin merindui untuk secara live bersama saya ataupun bersama dengan Datuk Dr. Haji Fazlil Gamzah, so anda boleh hubungi nombor tersebut untuk kita bersama-sama ataupun untuk kita hadir ke dalam rumah anda kan, secara Skype ataupun Zoom, yang mana anda boleh berbual dengan kami insya-Allah, dan boleh hubungi nombor tersebut. InsyaAllah kami bersedia untuk membantu. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Cik Saiful. Sama-sama. Di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat itu tadi. Terima kasih banyak-banyak. Fiza, nampak awak punya senyuman lain macam lah, Fiza. Ya ke?
Dia tak panik, dia tenang aja hari ni. Okey, dan itulah yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Terima kasih Cik Saiful. Untuk topik kita hari ini tak adalah siapa pemenangnya, tak Betul. ada. Sebenarnya lelaki dan wanita tu kedua-duanya haruslah saling melengkapi. Saya sebenarnya sejujurnya bila awal tadi buat topik ni, saya tak sangka mendapat input-input sebegini, tapi ini lebih memperjelaskan kepada kita semua lelaki dan wanita sebenarnya kita saling melengkapi dan saling belajar antara satu sama lain. Dan saling perlu memerlukan sebenarnya. Betul. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kami nak kongsikan sesuatu yang menarik bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Oh sayang, mudah kita nangis, kami si suka nangka, kita patah hati. Wanita hari ini, hari ini. Performance Remix. Aku suka bodyku yang mama muda, mama muda. Baik penonton, jadi itulah keluarga yang akan kita hubungi sebentar saja lagi. Kita akan bersama dengan mereka, tapi itulah pengalaman mereka. Mereka telah pun discharge daripada hospital, tetapi bagaimana apa yang menarik perhatian kita adalah betapa positifnya sebuah keluarga ini menghadapi situasi COVID-19 ini, dengan TikToknya dan sebagainya. Jadi mungkin selepas ini kita akan bertanya apakah pengalaman mereka. Okey. Kita bersama dengan Puan Mazrimi Muhammad Zaki dan juga Dr. Samsu Ambek Ismail serta seluruh keluarga yang telah pun keluar daripada hospital petang semalam. Apa khabar kesemuanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Minggu lepas kita cuba menghubungi mereka di hospital ketika itu, tapi talian kita terputus kan. Okey, secara ringkasnya doktor dan juga Puan Amy mungkin boleh ceritakan sikit keadaan kecemasan yang berlaku yang pada awalnya menyebabkan anda sekeluarga dimasukkan ke hospital. Ya, pada mulanya suami Amy negatif. Swab pertama. Tapi masa tu keadaan dia lepas tahu result negatif tu still lagi macam tak sihat, dia masih lagi demam, sakit badan. Dia kata ada satu malam tu yang rasa macam Amy takut sangat sampai dia kata dengan Amy, kalau apa-apa jadi dekat dia tolong call 999. Dia cakap Baba dah tak tahan sangat dah. Tak tahan nak menahan, tak dapat nak tidur, dia sakit pinggang, sesak nafas juga. So Amy dah malam tu memang dah rasa macam panik lah. Sangat panik, sangat takut. Dan keesokannya baru kita orang dapat result suami confirm positif. Anak semua tak sihat lagi. Masa tu anak-anak Amy semua dah fever. Daripada ayahnya, lepas tu kedua Erika, anak sulung, dia dah ambil drip 2 kali dekat hospital. Kita ingatkan dia kena dengue ke apa semua kan. Sebab kita tak expect, sebab masa tu hospital tu Intan masih clean. Belum ada virus COVID lagi. Belum ada yang positif. Baik. Dekat sini juga membuktikan bahawa betapa cepatnya COVID-19 itu boleh merebak ya doktor. Okey, tapi dah kita berpeluang, kita dah berpeluang bersama dengan doktor ni. Tadi bagaimana Puan Amy ceritakan betapa paniknya. Mungkin doktor sendiri boleh kongsikan bersama dengan kami macam mana doktor sendiri rasa keadaan tu, sesak nafas, berpeluh-peluh, sakitnya macam mana tu agaknya? Ya, saya rasa ini first hand punya info daripada saya lah sebagai pesakit. So saya dah demam hampir dekat seminggu. Masa tu ada seorang lagi rakan saya demam di semasa bertugas lah. Bila saya demam tu, mula-mula saya demam. Lepas tu saya malam tu saya tak boleh tidur sebab sakit badan. Saya terpaksa makan ubat demam. Keesokan harinya demam saya tak turun. Biasa saya ni ialah kadang-kadang kita makan sekali, 2 kali dah okey. Ni saya terpaksa ambil 4 atau 6 jam setiap masa. Lepas tu saya dah mula tak ada selera makan dan tekak dah jadi kering dan tidak ada deria rasa dan tidak ada deria bau. Dan seterusnya saya dah mula batuk sebab saya ni sebelum saya kena COVID pun saya memang ada masalah paru-paru. Jadi ini menurutkan keadaan saya.
Okay. Masa tu saya dah mula nampak anak-anak saya dan isteri saya dah mula sakit. Tapi macam isteri saya cakap, pasal tak ada kes lagi kan. Jadi kita tak boleh nak buat test bila tidak ada kes. So saya macam biasa, saya pergi kerja juga. Pasal masa tu ada ramai orang sakit, saya pergi kerja juga. Saya cek untuk denggi dulu lah. Pasal masa tu ada kes denggi juga kan. So, masa dah ada tiba-tiba ada satu kes tu, jadi semua yang kerja kena buat swab. So saya dalam 8 orang masa kena positif, saya negatif. Saya macam terharu lah mula-mula kan. Saya sedih pasal saya risaukan anak-anak saya kan. Jadi saya okey, nak posisi saya buat suci cukup, tapi malam tu saya memang jadi teruk. Jadi saya minta ke hospital tolong buatkan saya ni, dan akhir sekali saya positif dalam keadaan saya sangat letih dan teruk lah. Dan yalah, kita tengok kawan-kawan yang jadi teruk dalam semalam dah jadi teruk kan. Jadi saya pun dah dibawa, bila dibawa tu pengalaman memang ngeri. Pasal adakah ini kali tak asli saya dapat bersama dengan keluarga saya, sebab yalah kita tengok kan macam mana pengurusan kes COVID, kalau katalah umur tak panjang, kita tak boleh dapat bertemu. Itu memang yang bermain di fikiran saya lah, selain saya nak menahan kesakitan Faham. Okay. Tapi alhamdulillah sekarang ni semua keluarga telah pun disahkan negatif dan ada yang keluar hari Sabtu, ada yang keluar hari Ahad. Okey, yang ini kita nak sampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia, bagaimana kita kena elakkan stigma satu, dan bagaimana kita bersyukur, dan bagaimana satu keluarga ini kekal positif walaupun ketika itu dalam keadaan yang ditimpa musibah. Mungkin kita boleh kongsikan secara ringkas kepada penonton. Mungkin pandemi. Wah, doktor sila. Ya. Aku pandemi cakap. Silakan. Pandemi lah. Wanita hari ini kita bagi kat Puan. Ya. Cik ni cuma nak pesan pada Kenapa? Dia buat kita happy. Cik ni happy bila tengok anak-anak semua dah positif virus. Tapi bila diorang boleh, diorang masih lagi happy di hospital, nak bagi mami dengan baba happy, itu pun dah cukup MB bagi kekuatan pada ni. Kata okeylah fine lah, nampak anak-anak semua happy walaupun dia kena lawan ni dengan antibody sendiri. Dia orang tak ada ubat apa semua, tak ada. MB dengan suami je diberi ubat. Tapi anak-anak semua memang kena fight sendiri dengan antibody yang kuat. Kalau dia lemah, dia lemau, dia tak semangat, mungkin virus tu mungkin boleh merebak lagi ni rasa. Kan? Kalau dan yang ni juga nak just nak share dengan orang-orang yang kat luar yang ada virus ni, yang mengidap virus ni. Please tolong kuatkan semangat. Jangan lemah. Mesti sabar, doa dengan normal. Kita tu je kita boleh serah pada kadang-kadang. Baik. Apa semua ni dapat diselesaikan. Semoga ia berakhir dengan cepat. Betul. Kami di Wanita Hari ini terus mendoakan kesihatan anda sekeluarga. Nak tengok anak-anak semua lambai semua. Terima kasih. Lambai. Okey. Kalau ada sedikit ucapan ringkas, kalau ada sedikit ucapan ringkas yang mendoakan kami. Ya, untuk disampaikan kepada petugas-petugas kesihatan secara ringkasnya. Ya, saya sebagai salah seorang petugas kesihatan terutama di Hospital Intan, di mana saya memohon maaf kerana saya sebagai ketua di sana tidak dapat bersama di saat-saat kita memerlukan petugas di saat-saat penting ini. So saya doakan mereka supaya kekal bersemangat, kekal sihat dan juga teruskan usaha yang murni ini. Tapi yang paling penting jaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri. Dapat pemeriksaan yang awal jika ada simptom-simptom. Itu saja. Terima kasih semua. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Puan Amy dan sekeluarga. Bye Erika di sana. Bye kepada semua. Okey, kami doakan anda semua sihat dan juga kepada anda semua rakyat Malaysia, kita doakan supaya kita semua dijauhkan daripada wabak COVID-19 dan ini. jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah, dan teruslah kita panjang-panjangkan doa kita. Kita berehat seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah daripada penyakit sopak, gila dan juga penyakit kusta dan daripada penyakit berbahaya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, keprihatinan anda terus dialu-alukan di tabung bantuan kemanusiaan COVID-19 ini, di mana bantuan boleh diberikan ke
akaun yang tertera sekarang ini dan setiap daripada sumbangan anda itu amat bermakna dan akan dikecualikan daripada cukai. Dan inilah nombor akaunnya dan akan disalurkan kepada penerima-penerima yang layak dan memerlukan. Ya, dan esok insya-Allah kami akan kembali lagi bersama dengan anda untuk memberi inspirasi kepada anda tak tahu nak masak apa. Esok kami nak kongsikan menu masakan berasaskan halia. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye. Moga dugaan berakhir. Krisis penuh pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga. Demi selamatkan dunia yang tercinta, ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya. Masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan, mampu ditepuhi keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Samaikan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeruak semua fakar. Krisis penuh pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga. Demi selamatkan dunia yang tercinta,